meriah juga no? Baik, Tuan Haji Penaja, kami masa kita ni sampai pukul berapa ceramah kita ni, Tuan Haji? Tak ada masa. Oh, bukan berhenti Zuhur boleh tak? Zuhur boleh? Tuan Haji mau jauh tunggulah, kami nak balik. Balik kita letak sejam, no? Sejam kurang lebih, insya-Allah. Jadi kita mulakan kuliah ilmu kita pada pagi ni. Sama-sama kita selawat, insya-Allah, nah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab pagi ini ya, setiap minggu Tuan Haji Penaja 2 kali seminggu ada program kuliah di sini. Alhamdulillah sebab Allah Ta'ala pilih kita semua ni jadi orang yang minat dengan majlis ilmu. Ini satu nikmat yang besar dalam hidup kita, tuan-tuan. Berapa ramai orang dengan ilmu tak berapa minat. Kuliah, forum, tazkirah, ayat Quran, hadis, dia tak berapa masuk dalam jiwa. Yang dia minat lagu apa Cik Azan? Pop nyanyi. Bagi satu lagu. Haziq Bagi sikit. Tak ingat. Saya tak ingat. Bila tak ingat ni tanda tak ingat kan. Maknanya ada setengah orang dia minat kau belah lain kan. Minat drama, kita minat juga kan. Berapa minat ada drama? Minat juga. Tapi kita ada masa untuk main masjid, main surau, main majlis ilmu. Yang kita bimbang, kita ni hidup 24 jam 7 hari seminggu, tak ada langsung program-program yang semacam ini. Jadi syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan Haji Penaja, sebab Allah Ta'ala bagi kita ni rasa seronok duduk dalam majlis ilmu. Nombor 2, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Hadis Nabi kata, siapa yang duduk dalam majlis ilmu, dia ni duduk dalam laluan majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu, Nabi janji orang ini akan dipermudahkan masuk syurga. Jadi mudah-mudahanlah tuan-tuan, bila kita duduk dalam majlis ilmu seumpama macam pagi ini yang perempuan tu buat sama-sama dah ni, harapan kita bila kita meninggal dunia, bila kita duduk, kita bangun semula untuk dihisab di hari akhirat. Majlis ilmu inilah yang akan jadi hujjah depan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ni cintakan majlis ilmu dan kita masuklah mudah-mudahan dalam apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini. Tuan-tuan Haji Penaja, kita masih lagi terkejut. 2 hari lepas kita semua dapat berita kan, pesawat ringan yang penumpangnya ada 8 orang, saya tak salah, dari Pulau Langkawi nak turun, nak mendarat di lapangan terbang Subang tu, kalau saya tak salah 2 minit je lagi. Maknanya Tuan Haji Penaja, kalau kita Tuan Haji Penaja fikir ada AP Kuala Lumpur, nak balik nak turun di Bayan Pahra ataupun Lustak tu, nampak dah bawah ni, nampak dah. Duk nampak dah kan. Mana kita kata pakai tali pinggang tu duduk siap-siap, duk nampak beg nak buat turun, nak jalan, nak turun lah. Takdir Allah 2 minit, 3 minit lagi nak mendarat dah tu, dah dapat keizinan untuk dia mendarat tu. Tiba-tiba mungkin kita tak tahu apa yang berlaku kan dalam proses kesihatan,
Akhirnya takdirnya terhempah di lebuhaya El Nino di Shah. Terhempah tinggal dunia semua. Allahu Akbar. Dalam sekelip mata nak mendarat sikit ke lagi. Lepas tu pula tuan-tuan puan, yang meninggal di situ juga ada 2 orang hamba Allah. Seorang dengan kereta Grab, seorang lagi dengan motor juga, adik rider Food Panda ke apa gitulah. Takdir Allah, adik Food Panda ni, rider ni, dia kerja dia habis dah. Cumanya ada satu tempahan masuk. Ada orang beli sup macam kita lah kan, zaman PKP tu tuan-tuan perbangan ingat dengan dulu, ingat tak lagi? Shopee dia lagi tak ada tempat lagi tak? Ada dalam tu ni kan. Ada orang beli sup, order sup, jadi adik ni nak pergi hantar sup tu kat rumah kawan tu lah. Ikut kerjanya habis dah, cuma tambahan last hari tu. Takdir Allah, lalu jalan lebuh raya tu, takdir Allah waktu tu terhempas lepas terbang. Kenal sekali dia. Satu lagi pemandu kereta Grab juga tuan-tuan. Takdir Allah, Allah Ta'ala nak panggil dia seorang je. Dia dapat tempahan, ada orang order nak naik kereta, nak guna perkhidmatan dia lah, tapi saja dia tak mau terima. Dia tak tekan terima. Dia tak terima. Maknanya kalau ada seorang penumpang ataupun orang penumpang, maknanya takdir Allah, penumpang tu juga sama-sama. Jadi takdir Allah nak bagi tahu, ni hak penumpang tu gilirannya tak lagi. Hak gilirannya ialah pemandu Grab, abang tadi ni dengan adik yang rider tu meninggal dunia. Mudah-mudahan kita doakan mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan masuk syurga. Amin ya Allah. Tuan-tuan, 2 minggu lepas tuan-tuan tengok kan dalam Facebook, dalam YouTube, seorang pensyarah kanan di Universiti Sains Islam Malaysia, Ustaz ni, Dr. Sobri ni, tengah kuliah subuh. Kuliah subuh hari Ahad di Surau Al-Ittihadiyah Seksyen 9 Shah Alam. Dia tengah-tengah kuliah ni, cerita hari kiamat, baca ayat Quran, tiba-tiba sakit dada. Kan dia kata, saya 5 hari dah sakit dada ni. Dia tunduk Ustaz, kan? Tunduk Ustaz, dia tarik-tarik, angkat balik tu kan, kita tengok kan sakaratul maut menjemput dia pada waktu tu. Tadi aja Ustaz ni, Dr. Sobri ni, almarhum ni, dia kuliah hari Ahad subuh. Kuliah subuh hari Ahad. Hari Sabtu kuliah subuh di tempat sama, meja sama, kursi sama, surau sama, kami 2 orang. Hari subuh, kami bila terima tu, ya salam, kami kata subuh kemarin ni kami berdua. Kami duk kata sama sendiri, waktu tu rasanya malaikat maut ada dah waktu tu. Cuma takdirnya Allah Ta'ala nak ambil hak pengkuliah hari Ahad. Kalau dia ambil pengkuliah hari Sabtu, hari ni tak sampai dah kami. Nah, kalau dia kata innalillah, Allah kita jemput Ustaz ni tapi tak ada. Dan dia dalam YouTube, dalam Facebook, hak kena tarik nyawa tu, gambar kami 2 orang. Maknanya apa tuan-tuan perempuan? Ni kematian ni dia duduk dekat sangat dah dengan kita semua. Bila sampai waktunya, tak lewat seminit, tak lewat 1 saat, tak cepat 1 saat, kita duduk tak mana pun, sama ada kita bersedia ataupun tidak, sama ada waktu tu dah ucap selamat tinggal ataupun tidak pada isteri, pada suami, pada anak-anak, pada waktu itu tuan-tuan dah tak kira dah. Waktu itu kita tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itulah tuan-tuan, alhamdulillah kita hidup dalam majlis ilmu. Kita doa supaya kita ni sampai hari terakhir kita duduk atas dunia ni, kita duduk dalam majlis macam hari ni, alhamdulillah. Kerana itu tuan-tuan, perempuan, Nabi sebut dalam hadis, wa innamal a'mal bi khawatimha. Nabi kata sesungguhnya amalan kita ni akan ditentukan bagaimana kita menutup riwayat hidup kita. Maknanya Allah Ta'ala bagi peluang kat kita, cerita-cerita dulu Allah Ta'ala boleh ampunkan. Kita minta ampun, Allah ampunkan. Ya Allah nak tengok, kata Nabi, ialah bagaimana kita menghabiskan riwayat hidup kita. Maknanya makin kita bertambah umur, makin kita berusia, makin kena jadi orang yang baik-baik.
makin kena minat dengan majlis ilmu, makin kena jadi orang yang bertakwa. Nak tanyalah tuan Haji pengajar depan saya ni, berapa ramai yang umur dah 40 tahun ke atas, boleh angkat tangan tak dalam hati. Sebab saya tengok depan saya kiri kanan ni semua muda-muda baru habis mengaji ijazah secara muda ni. Baru umur 25 ni saya tengok ni. Kat tengah tu macam orang SPM saya tengok. Muda-muda ni saya sana. Alhamdulillah. Tuan-tuan, nak ceritanya kita doa supaya kita duduk tempat yang mulia macam ni sama-sama. Kerana itulah dalam hidup kita tuan-tuan, jangan tinggal doa. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, tutuplah riwayat hidup kami ini dengan sebaik-baik pengakhiran. Janganlah kamu tutup riwayat hidup kami dengan seburuk-buruk pengakhiran. Ada satu riwayat tuan-tuan, Nabi cerita ada seorang lelaki nama dia Al-Kifli. Al-Kifli bukan Zulkifli, Al-Kifli. Dia ni Al-Kifli ni memang kenal orang jahat, orang buat maksiat, orang buat dosa. Memang orang kenal dah. Sebut dia ni satu kampung tahu dah. Satu hari ada seorang perempuan, seorang wanita, dia tak ada duit. Dah jumpa dah adik-beradik, sepupu-sepapak semua tak mau bagi pinjam. Akhirnya dia jumpa dengan Al-Kifli. Dia kata, boleh tak tuan tolong saya nak pinjam duit. Mak saya, adik-beradik saya ni sakit, perlukan duit. Jadi Al-Kifli ni dia memang terkenal dah orang buat maksiat, buat dosa. Dia kata boleh, aku boleh bagi pinjam kat mung. Bagi boleh, pinjam kat hang boleh. Tapi dengan syarat kamu mesti berzina dengan aku. Tu, perempuan itu ada bagi syarat dia tu. Jadi oleh kerana wanita ni dia tak ada jalan dah, tak tentu arah dah, tak ada jalan dah. Akhirnya dia kata tak apalah, saya sanggup lah, kerana nak pakai duit kan. Dalam hadis Nabi cerita, dalam keadaan betul-betul nak berzina tadi ni, tiba-tiba wanita tadi menangis, teriak dia. Jadi Al-Kifli ni tanya, kamu menangis kenapa? Kamu teriak apa ni? Kenapa kamu teriak? Dia kata, saya sebenarnya tak sanggup buat benda berdosa ni. Saya tahu benda berdosa ni, zina ni berdosa besar, saya tahu. Tapi oleh kerana duit tak ada, saya pinjam ke orang tak mau bagi, orang pun tak ada nak bagi kat saya, akhirnya terpaksa. Tuan-tuan, nak jadi asbab hidayah, Al-Kifli ni menangis dia pun menangis juga. Kerana tu tuan-tuan dan puan, orang yang kita nampak muka pecah pintu, muka pecah tembok, jangan ni sangat, sebab dalam hati dia ada taman juga kan, maknanya dia pun boleh menangis juga. Asbab Allah, hidayah Allah sampai pada Al-Kifli. Dia kata, okey, mau ambil dah duit ni, kita tak payah berzina, kamu balik guna duit ni, ambil, tak payah bayar, ambil. Bermula saat itu Al-Kifli ni berjanji dengan diri dia. Dia kata, ya Allah, aku berjanji, ya Allah, mulai hari ni aku tak mau buat dah dosa, aku tak mau ulang dah, aku tabat nasuha, aku tak mau dah ulang benda-benda dosa ni. Dia pun balik rumah. Tuan Haji pengajar, benda tu berlaku siang, pagi. Takdir Allah, malam tu dia meninggal dunia. Malam tu dia meninggal dunia. Tuan-tuan, apa kata Nabi? Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa-dosa Al-Kifli. Tengok pertama-tama, walaupun dia bergelumang dengan dosa lama, tapi last minute tu tengok, tak sampai 24 jam pun benda yang berlaku dengan perempuan tadi tu, waktu siang, waktu pagi, malam dia meninggal dunia, tak sampai 24 jam pun. Tapi oleh kerana dia taubat nasuha, dia minta maaf pada Allah, ampun pada Allah, Allah Ta'ala ampun. Dan Nabi kata Allah ampun dosa dia semua. Kerana itu, nak ceritanya kata kunci ni tuan-tuan, termasuk diri kami, pakak-pakak kita ni sentiasa minta ampun kepada Allah. Kerana Nabi sebut, walaupun dosa kita setinggi langit, walaupun dosa kita sebanyak pasir yang ada atas dunia ni, segala pasir atas dunia ni, kalau dosa kita banyak tu pun
Allah Ta'ala ampunkan kita. Nampak Ustaz Ihsan duduk ni sebelah ni kan, nak kerja mudah kan. Jadi saya bagi pada Ustaz Ihsan pula dia kongsi kepada kita semua. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, seronok dengan Ustaz Zarifi cakap ni. Sebab apa tuan-tuan dan puan, dia banyak kali dah tak boleh hadir forum Ustaz Tiga Balik sebab dia ada keuzuran sikit. Keuzuran dia, kaki dia lah tak apa nak cantik sikit tu sebab dia ada gaut tuan-tuan dan puan. Jadi jangan duk jamu dia lah, kambing ke apa. Ada hari tu masjid dekat USJ, dia jamu apa? Dia jamu kari kepala lembu dengan lidah apa semua barang. Dah sekali dia buang kat tangan, tak mau makan. Kira makan kuih je lah. Okay, baik. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut tentang institusi keluarga, kita ada keluarga kan, kita ada anak, kita ada suami, kita ada isteri. Maka keluarga kita ni kita nak bawa ke mana? Ada orang dia buat satu pembaharuan pada diri dia. Bila mana berlaku saja akad nikah tadi, dia ubah 360 darjah diri dia. Supaya apa? Supaya dia kata, andai katalah adanya zuriat daripada perkahwinan aku ni, aku nak tengok anak-anak aku ni, dia tengok aku dalam keadaan diri aku ini orang yang baik. Maka orang ini orang cerdik. Kenapa? Sebab dia tahu, dia tak nak keturunan dia tahu tentang keburukan dia waktu dia hidup sebelum ini. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat di Malaysia hari ini, saya ni tuan-tuan dan puan-puan, kami 5 beradik. Nombor 1, lupa nak tanya. Saya dengan Ustaz Zarifi ni agak-agak siapa abang, siapa adik? Puan Hajar dulu. Agak-agak siapa abang, siapa adik? Yang biru ni abang ke, yang ni abang ke, yang ni adik ke, yang ni adik? Mana satu? Saya abang. Puan Hajar kata saya abang. Bukan hanya seorang sebut banyak. Kami pergi surau-surau masjid-masjid Malaysia, kami tanya soalan ni kan, semua kata abang kawan ni. Itu tanda apa? Tanda dia apa? Tanda dia muka dia macet. Dia maksud ni awet muda lah. Puan Hajar perasan tak? Dia dalam TV gemuk sikit ke, yang ni nampak kurus? Oh, dalam TV nampak besar. Yang ni halui. Dia turun 12 kilo sebabkan penyakit dia 12 kilo. Jadi mana-mana Tuan Haji yang nak turun berat badan, bila dia 10 je tu. 3 orang ni Tuan-Tuan Haji, Puan Haji, saya nombor 3. Jadi Ustaz Zarifi nombor 1, Ustaz Zarifi nombor 2, saya nombor 3. Jadi saya adik lah. Saya tak tahu buat edit macam mana tu, muka bagi muda sikit. Sebab habis buat dah ni. Okey, baik. Maka dalam keluarga kami, tuan-tuan dan puan, kami 5 beradik. Nombor 1 kerja di JAKIM, nombor 2 kerja di JAKIM, nombor 3 saya ni kerja di Mahkamah Syariah di Negeri Sembilan. Kemudian nombor 4 dia kerja swasta, nombor 5 adalah peguam bela, peguam cara dan peguam syar'i. Jadi 4 lelaki, last sekali baru perempuan. Apa saya nak kata? Saya nak cerita pada Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajar, kalau kami tanya agak-agak ayah kami kerja apa, kebanyakannya kata cikgu, kebanyakannya kata ustaz, kemudian ada yang kata guru Quran. Tak, ayah kami bekerjanya sebagai pencen, pegawai kastam. Mak dia tak kerja daripada dulu, suri rumah je lah. Baik. Yang nak bagi tahunya di sini adalah ayah kami ni yang dimaklumkan oleh mak kami ni, bila mana dapat anak yang pertama Ustaz Zarifi tadi, dia buat perubahan. Apa dia buat? Dia cari kawan-kawan dia yang baru ni di mana? Di masjid dan di surau. Dia mula di situ. Kemudian dia tingkatkan ilmu pengetahuannya dari sudut Al-Quran. Kemudian dia belajar bagaimana nak jadi bilal, bagaimana nak jadi imam. Baik. Bila mana lahir saja anak tadi ni, tuan-tuan dan puan-puan, maka dia dah ready. Apa yang dia ready?
Dia readynya adalah bila mana kami lahir, maka dia tak akan lepas kelima-lima ini mengaji Quran dengan orang lain. Maka dia akan pastikan khatam kali pertama mesti dengan dia. Maka ustaz-ustazah hanyalah untuk polish bacaan saja. Itu di peringkat Al-Quran. Untuk di dalam rumah punya aktiviti pun sama. Sebab dia akan buat aktiviti kalau Sabtu Ahad ni macam ni, maka di sebelah paginya mengaji, maka di sebelah malam dia akan buat rotation, iaitu apa dia? Maghrib, okey, azan. Kemudian dia jadi imam. Kemudian habis maghrib dia buat pula tazkirah ataupun kuliah maghrib. Dia tazkirah kat siapa? Kat 5 orang ni. Tajuk apa? Tajuk mudah-mudah yang sesuai dengan kemampuan dia. Mengenal malaikat, menjadi anak yang saleh. Buku-bukunya kecil-kecil apa semua ni, benda-benda simple. Sesuai lah sekolah rendah. Tidak betul? Takkan nak cerita tentang usul fiqh. Dah. Okey. Kemudian isyak pun sama. Dia akan buat rotation. Yang ni akan jadi Bilal, azan. Dan kemudian dia akan jadi imam. Begitulah Sabtu Ahad sampai semuanya dah masuk asrama dan semua bekerja. Saya nak tanya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, berbaloi tak pengorbanan perubahan yang dibuat waktu muda ni? Berbaloi. Kalau ditanya pada saya, adakah saya mampu buat begitu? Barangkali tidak, walaupun saya ustaz. Kenapa? Sebab nak mendidik anak-anak ini, dia ceritanya adalah nak buat ataupun tidak. Pilihan di tangan kita, betul tak betul? Okey. Maka bila mana pilihan di tangan kita ni, tuan-tuan dan puan, kena pegang betul-betul amanah ini. Kalau tuan-tuan haji tanya saya ya, puan-puan hajah tanya saya ini daripada 2011 sampai sekarang, saya dalam bidang undang-undang keluarga Islam. Dulu saya peguam, kemudian jadi pendakwa, sekarang ni jadi pendaftar di Mahkamah Syariah. Jadi kerja saya di Mahkamah Syariah lah. Orang pergi Mahkamah Syariah, dia buat apa tuan haji? Solat duha. Orang pergi Mahkamah Syariah, agak-agak orang buat apa buat dia? Cerai. Mahkamah Syariah ni kan dia tengok selalu dia kopiah sokong. Kan? Selalu begitu. Orang datang ke situ. Ada tak yang tak datang tentang isu itu? Ada. Berlaku kematian, dia mohon sijil faraid, apa semua nak bagi. Tapi itu kes yang lain. Yang banyaknya agak-agak permohonan apa? Cerai, kan? Baik. Ada tak permohonan poligami? Ada tak? Ada. Ada yang poligami kat sini, orang lelaki. Cuba angkat tangan, nak tengok. Ada tak yang sini? Tak ada no, sama macam saya ni penakut juga okey baik. Bukan setia betul. Dia tak takut. Yalah dia tak takut. Kan? Isteri yang menakutkan. Betul. Tapi tak apa. Ke poligami tu haram tuan-tuan haji? Tak. Oh nampak semangat. Tak. Tiba-tiba jadi semangat. Okey. Di Mahkamah Syariah ni tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kalau tuan-puan tanya saya, siapa-siapa yang perkahwinannya sudah melebihi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, saya nak katakan di sini, ucap tahniah pada diri masing-masing. Kenapa? Sebab angka yang mana berlakunya perceraian tinggi ya. Kalau di Kedah saya tak tahulah, kalau di negeri saya tu, sebab saya ni pendaftar di pejabat pendaftaran. Jadi orang duk daftar kes hari ni, saya lah lead kat ketua kat situ. Saya kadang-kadang suka tanya yang daftar. Saya kata hari ni berapa ramai orang daftar kes cerai? Dia pun jawab, adalah ustaz dalam 7 yang jaga daftar 4 orang. Yang dia saja 7. Kalau 4 orang 7, 14, 21, 28 satu hari. Itu saya buat andaian sajalah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita kena jaga betul-betul ahli keluarga kita. Ada satu kes yang mana saya nak share dengan tuan-tuan haji, puan-puan hajah, menitik air mata jantan saya. Kes apa? Kes hak jagaan anak, custody, hadar. Maka datang seorang ayah dan seorang ibu. Maka dia beritahu pada hakim, si ibu ini,
Dia kata, yang Arif, saya tak nak jaga anak ini. Maka hakim tanya, kenapa? Awak kan ibu. Saya lah ni, semenjak pada bercerai dengan dia, saya dulu tak kerja lah ni, saya terpaksa kerja security guard. Maka saya ni pula, saya menyewa bilik, bukan menyewa rumah. Fahamlah yang Arif, gaji berapa? Kalau saya menyewa bilik, anak duduk dengan saya, nak sekolah apa semua, nak bayar macam mana? Ni alasan si ibu. Kemudian hakim tanya pula pada si ayah, awak pula macam mana? Saya nak jaga macam mana? Saya dah kahwin baru, saya ada komitmen baru, ada anak yang baru ni, kemudian anak dengan suami dia yang lama dulu, saya duduk dengan saya sekali. Jadi yang datang hari itu adalah siapa? Budak lelaki 2 orang yang anak kepada 2 insan ini. Maka terkelik-kelik tengok mak ayah dia. Maka last sekali hakim tanya, habis tu siapa nak jaga? Takkan nak hantar ke Jabatan Kebajikan Masyarakat? Maka angkat seorang tangan seorang lelaki yang sudah berkedut. Maka dia kata, kalau begitu yang Arif, bagi saya jaga. Awak siapa? Saya atuk pada budak-budak ini. Nitik air mata saya. Atuk yang umurnya bukan 25. Kalau nama atuk ni betul tak betul? Paling tidak 60, 70. Ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, tolong jaga betul-betul ahli keluarga kita. Lepas tu Tuan Haji, jangan nak buat perangai no. Ni tengok dahi licin sikit, dah. Rasa gagah. Dah. Saya boleh Ustaz, saya boleh berlaku adil. Ini sunnah Ustaz. Dia main sunnah pula. Ustaz jangan bergerak. Tak ada lagi. Daripada 5 line kursi ni, tinggal 1 line. Minggu depan 1 line ni. Jangan bergerak. Betul. Nak bagi tahu pada Tuan Haji, Puan Haja, tolong jaga ahli keluarga kita. Kalau kita sebagai seorang suami, laksanakan tanggungjawab kita. Isteri, balaslah balik tanggungjawab yang suami berikan. Dalam bentuk apa? Ketaatan kepada suami. Sebab itu orang lelaki kena semangat ya. Kenapa? Yang ada di hadapan saya barangkali majoritinya dah sudah pencet. Cuba ingat balik berapa lama perkahwinan kita. Dalam 35 tahun kot Ustaz. Cuba ingat balik, ingat tak lagi yang kita dapat gaji daripada dulu, setiap bulan kita ambil, kita beri pada isteri dan anak-anak. Kadang-kadang tinggal kat kita dalam 250 saja, betul tak betul? Kemudian nak beli baju bonia pun terpaksa tangguh bulan depan sebab tak cukup untuk bulan ini. Kalau 35 tahun kita kahwin dan kita tak pernah miss beri nafkah pada isteri dan anak-anak kita, maka Allah Ta'ala ambil nyawa kita. Barangkali perbuatan 35 tahun yang tanpa henti, setiap bulan kita tak pernah tak pernah kita beri nafkah pada anak dan isteri kita, barangkali perbuatan itulah yang mencampakkan kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Siapa tahu? Betul tak betul? Nak harap pada solat malam, barangkali taklah boleh buat hari-hari, betul tak betul? Dia ada minggu tu rasa boleh buat hari-hari, ada minggu tu rasa malas, standard lah, tuan-tuan faham, betul tak betul? Sebab itu surau ni pun dia kreatif juga. Kalaulah kita kata kuliah subuh, kuliah maghrib dah buat, dia buat pula kuliah duha. Kadang-kadang tak cukup dengan kuliah duha, ada permintaan daripada muslimat, kita buat kuliah muslimat pula. Kadang-kadang ada muslimat tanya, boleh tak kita cerita bab harta pusaka? Kita buat pula berkaitan dengan khas untuk harta pusaka. Ini baru terbaik. Sebab itu tuan-tuan dan puan, mana-mana kami pergi ceramah, kalau begini kehadirannya tuan-tuan dan puan, rasa seronok kami datang. Kenapa? Sebab ramai lagi orang yang suka dan jinak hadir ke majlis ilmu, tuan-tuan dan puan. Maka kena jaga betul-betul. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan. Maka dalam kehidupan kita ini tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala uji macam-macam. Betul tak betul? Ada orang ada anak, tapi anak saya Ustaz semayang tak cukup, menitik air mata dia. Ada orang mengadu, Ustaz, bila mana anak-anak dah bekerja, saya duk rasa bolehlah rasa duit gaji dia, tapi rupa-rupanya bila anak bekerja, dia tak minta duit dengan saya lagi, Ustaz. Contoh, itu ujian, betul tak betul? Ada orang yang mana umur dah 60 lebih, sepatutnya dia fokus ke sini, kepada aktiviti-aktiviti keagamaan, diuji pula dengan anak bercerai, diuji pula dengan cucu tadi tak ada siapa nak jaga, macam-macam ujian.
Maka ujian ini tuan-tuan dan puan, sesungguhnya Allah Ta'ala pilih dan pastinya akan kita ini mampu untuk mengharunginya. Cuma kena sabarlah banyak sikit. Boleh sabar tak semua sekali ni? Boleh ke tidak? Kalau tuan-tuan cerita dengan saya bab pengalaman tuan-tuan haji, puan hajah lah, pengalaman lebih besar, betul tak betul? Betul tak puan hajah? Suami tak ada buat perangai puan hajah kan? Bagus. Puan hajah ni saya tengok pada tadi, lepas anggut, lepas tulis. Oh, puan hajah kira peminat tegar Ustaz Zarifi orang kali. Kenal ke dia sebelum ni? Berkenan? Suka. Kalau berkenan payah, rumah dia cengih ke kan? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita bercerita tentang bagaimana kita nak istiqamah dalam perjuangan agama ini, tuan-tuan dan puan kena ingat ya, kerja untuk menyambung dakwah baginda Nabi SAW bukan yang berada di hadapannya. Yang berada di hadapan ni menjalankan saja. Tuan-tuan dan puan-puan pun ada tugasan masing-masing. Hadir ke masjid, hadir ke majlis ilmu pun dikira menyambung dakwah baginda Nabi SAW. Betul tak betul? Saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan satu kisah sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ni asalnya adalah daripada keturunan Arab. Kemudian dia berhijrah, kebetulan pula tempat dia berhijrah tadi kena tawan. Maka segala apa yang berada di situ akan menjadi hamba disebabkan ditawan tu tadi. Maka bila mana dia terdengar akan kebangkitan baginda Nabi SAW, akan ada Nabi akhir zaman ini, maka dia tekad, apa pun terjadi, aku nak pergi jumpa dengan dia. Maka dia lari daripada negara yang dia kena tawan tadi, dia pergi ke Makkah. Bila mana dia pergi ke Makkah, tuan-tuan dan puan, dia berjumpa dengan Rasulullah. Dia adalah sahabat yang di antara orang pertama yang memeluk Islam, samalah masanya dengan Bilal bin Rabah. Maka bila mana di Makkah tadi, tuan-tuan dan puan, pengalamannya waktu jadi hamba itu menjalankan urus niaga dengan tuannya tadi, maka Allah Ta'ala takdirkan bisnes dia hebat, bisnesnya jadi berkembang pesat. Maka dia pada ketika itu dikira sebagai jutawan. Bila mana dah jadi jutawan tadi, dah lah jutawan beriman pula sahabat baginda Nabi SAW pula, maka terdengar pula akan ada hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Maka bila mana tuan-tuan pun dah tahu kan cerita bagaimana Rasulullah nak berhijrah ke sana, tentangan daripada orang musyrikin dan sebagainya ini, maka rumah dia tadi dikawal rapat seperti mana rumah Rasul. Maka dia dengar bahawa Rasulullah dah dapat meloloskan diri dia untuk pergi ke Madinah tadi, maka dia pun jadi bersemangat juga nak lari juga daripada rumah. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala dia berjaya lepas. Maka dia nak ikut Rasulullah tadi dalam keadaan dia tak perasan rupa-rupanya kaum musyrikin tadi sudah kepung dia. Maka dia kata pada Suhaib, engkau nak pergi ke mana Suhaib? Maka dia bagi tahu bahawasanya aku nak ikut Rasul. Tapi kau kena ingat Suhaib, kau datang ke bumi Mekah dulu, kau dalam keadaan kau kosong. Tetapi kau datang di sini, kau dalam keadaan kau dah jadi kaya. Jangan harap kami nak lepaskan engkau dengan begitu saja, dengan harta-harta kau sekali. Maka Suhaib pada ketika itu sedang memegang pemanah. Dia seorang pemanah. Maka dia kata, korang semua tahu kan, kalau aku panah ni akan kena tepat dan salah seorang daripada korang ni akan mati. Ya, kami tahu, tapi kami tak akan lepaskan kau dengan harta kau sekali. Maka Suhaib Ar-Rumi tadi bagi tahu kepada orang musyrikin tadi, apa dia kata? Dia kata, aku deal dengan korang, kalau hampa ambil harta aku, hampa lepaskan aku. Maka mereka kata, boleh. Orang sana, orang musyrikin, dia kira nampak harta saja. Maka dia pergi tunjuk harta dia. Habis tunjuk tadi, maka dia berlari mengejar Rasulullah SAW. Maka bila mana Rasulullah SAW tadi nampak kelibat Suhaib Ar-Rumi, maka Rasulullah kata, Ya Suhaib Ar-Rumi. Apa dia kata pada Suhaib Ar-Rumi tadi? Perniagaanmu telah untung. 3 kali baginda Nabi SAW menyebut perniagaanmu telah untung. Maka Suhaib Ar-Rumi pun pelik, sedangkan aku tak beritahu pada engkau pun ya Rasulullah.
Maka Rasulullah bagi tahu bahawasanya malaikat telah memberitahu kepada aku apa yang telah terjadi pada engkau. Tuan-tuan, apa Suhaib Ar-Rumi nak bagi tahu pada kita? Dia daripada seorang hamba yang tak ada apa-apa, tiba-tiba jadi orang yang kaya, dan dia rela untuk menjadi tak ada apa-apa balik. Dia juga nak menunjukkan pada kita bahawasanya dia rela jadi miskin balik. Dan dia juga bagi tahu pada kita, kalau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan perjuangan Islam, dia rela tinggalkan dunia yang melekat di hati dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, nak masuk syurga ini bukan senang. Betul tak? Bukan senang Tuan Haji, Puan Hajah nak boleh masuk syurga ni. Ada orang dia masuk syurga dengan ketaatan kepada suami dia. Ada orang dia masuk syurga dengan apa? Dengan sifat pemurah dia. Ada orang hujan Ustaz Zarifi, tu suara tak sedap. Tak apalah Ada orang masuk syurga dengan apa? Dengan amal ibadahnya yang banyak. Maka tuan-tuan dan puan-puan, apa yang nak bagi tahu di sini adalah mesti kekal istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Kerana hidup ni tak lama ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya teringat pada lagu lama. Apa tajuk lagu ni? Pelita hidup tuan-tuan dan puan. Bunyi dia macam mana? Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia akan pasti padam sendiri. Apabila minyak sudah kering, ia akan pasti padam sendiri. Demikian hidup manusia selama hidup di dunia ini. Demikian hidup manusia selama hidup di dunia ini. Bila dah cukup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Bila dah cukup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Wallahu a'lam. Hujan rahmat membasahi dataran air at-taqwa. Tadi bila saya dengar Ustaz Ihsan ceramah, ya Allah, dia buat kita ni macam dalam mahkamah kan. Dia ni dulu lawyer syar'i, antara yang beliau pernah wakili pelakon siapa saya? Pelakon siapa dulu? Rita Rudain. Ustaz Ihsan sebagai wakili pada kebangsaan ini. Jadi kami adik-adik pun tuan-tuan, saya hadiri dengan Ihsan, kami faham sangat. Kalau bahasa Kelantan, dia pomoh ni tuan-tuan, bahasa kita ni sekarang tadi dia kata apa? Angin. Dia angin sikit. Amen. Jadi bahasa dia tak kira siapa. Abang lu pun dia berimbat semata ya. Tapi oleh kerana kita ni abang sulung yang tadi kan, kita ni faham dah adik-adik kita ni kan. Bila kita abang lu kat lu ni, kita faham dah adik-adik kita ni. Alhamdulillah. Saya seronok sangat sebab adik saya ni dia berjaya dari saya. Alhamdulillah. Baik, kata lagi pengajar Bismillah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sebelum tu saya nak tanya semua pelajar-pelajar. Pelajar sayang ke tidak? Sayang ke tidak? Ni,
duduk dalam majlis ilmu kita ni kan, seminggu 2 kali sok-sok main masjid, main surau kita ni. Puan Najah sayang tidak kawan-kawan sekalian? Tuan Haji sayang tidak? Sayang, no? Kalau sayang boleh tak saya minta tolong beralih sat tengok muka kawan sebelah, pastikan sama jantina. Okey, beralih tengok anak mata kawan sat, tengok anak mata dia. Kita main sikit lah, kita buat pertandingan sikit, siapa klip mata dulu dia kalah. Okey, dalam kiraan 3, dalam kiraan 3, siapa tak buat pendek umur. Okey, 1, 2, 3. Baik, siapa menang kat tangan? Siapa menang kat tangan? Siapa menang? Siapa menang? Tak angkit tangan belakang ni tak buat gambar ni. Okey, sekarang saya minta tolong salam dengan sebab sebelah tangan. Salam. Okey, tak suruh berhenti lagi. Sekarang pegang pipi kawan-kawan sebelah. Pegang pipi sambil pegang. Sambil pegang sebut, saya sayang awak. Puan Haji buat tepuk-tepuk dari rumah. Tak ada janggut tu, pegang janggut dia. Sebut, saya sayang awak. Yang di belakang tu Puan Najah tu dia peluk sampai, ya Allah, peluk ya Allah. Punya ukhuwah mantap tu, alhamdulillah. Dia jemaah muslimah ni pada jauh kan, dia kalau peluk tu mesti 3 kali kan, kanan, kiri, kanan balik. Masya Allah. Boleh, alhamdulillah. Tuan-tuan, yang disebut dalam hadis, 2 orang yang bersahabat kerana Allah, 2 orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah. Mereka di hari akhirat Allah Ta'ala akan bagi naungan, pertolongan, bantuan pada hari yang penuh sesak dan pada hari yang penuh membimbangkan. Jadi tuan-tuan, tak rugi kita buat baik dengan orang kan, kita bersahabat baik dengan orang, tambah-tambah ni kiri kanan depan belakang kita ni, ini orang yang beriman tuan-tuan. Sebab apa? Nabi SAW sebut antara tanda orang beriman itu ialah dia selalu main masjid, dia selalu main surau. Jadi kerana itu kita semua ni nak bersahabat sampai mana? Syurga. Sampai syurga. Kerana itu Rasulullah SAW pernah ditanya, sahabat-sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dalam syurga nanti ya Rasulullah, amalan apa yang paling banyak bawa orang masuk syurga? Nabi kata 2. Nombor 1, Nabi kata taqwa Allah. Taqwa Allah, orang itu bertakwa kepada Allah. Nombor 2, husnul khuluq. Ni akhlak dia baik. Maknanya akhlak dia baik. Jadi Nabi kata ramai orang masuk syurga kerana 2 benda ni, kerana 2 perkara ini. Yang pertama, dia takut pada Allah, takut sungguh-sungguh, dia bertakwa pada Allah. Nombor 2, dia ni akhlak baik. Kerana itu tuan-tuan, hak ni yang ditanya. Lepas tu sahabat ni tanya lagi, ya Rasulullah, dalam neraka nanti ya Rasulullah, siapa pula hak ramai? Nabi kata kerana 2 amalan juga. 2 amalan ni menyebabkan ramai manusia masuk neraka. Apa dia? Apa amalan yang dia buat tu? Nombor 1, kerana mulut. Kerana mulut badan binasa. Dah tambah sebab banyak. Kerana mulut badan binasa. Kerana mulut kena asma Allah. Nombor 2, kerana kemaluan. Tak jaga nafsu, tak jaga hawa nafsu, tak jaga nafsu syahwat. 2 benda. Baik, kerana itulah tuan-tuan yang kita duduk dengar tazkirah selalu ni, yang kita duduk peringat. Sebab apa? Nak jaga diri kita ni supaya duduk atas rel yang betul. Pernah ada seorang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri,
Dia tanya, tuan, setan ni, setan. Dia kata syaitan ni tidur ke tak? Dia tanya, syaitan ni tidur ke tak? Dia tanya soalan dulu. Imam Hasan Al-Basri kata, saudara, tuan, kalaulah syaitan itu tidur, kita boleh rehat lama dah dia. Maknanya syaitan tak tidur. 24 jam dia akan ganggu kita. Nombor satu, dia akan ganggu kita, suruh dia bisik kat kita supaya buat dosa, buat maksiat, buat jahat. Kalau dia gagal, dia tak berjaya hasut kita buat jahat, kita ni kuat semangat. Dia hasut cara lain pula macam mana? Dia suruh kita buat 99 kebaikan, tapi dalam kebaikan tu dia suruh kita buat jahat. Apa dia? Kita rasa bongkak, kita rasa riak, kita rasa bagus, orang lain tak bagus, kita rasa kita je betul, orang lain tak betul. Dia kecaput tu pula. Kerana itulah tuan-tuan haji, tuan mengajar, kita ni nak duduk dalam majlis ilmu macam ni sokong-sokong sebab kita ni nak peringat diri kita. Yang Ustaz cakap ni pun, kita pun peringat diri kita. Kerana itu tuan-tuan, hak ni kita nak jaga. Dan ada satu benda yang penting dalam hidup kita ni tuan-tuan, iaitulah istiqamah. Istiqamah. Tuan-tuan, secara ringkas, istiqamah ni nombor satu. Bagi kita nak bagi lekat dengan hidup kita tuan-tuan, nombor satu, sembahyang sunat rawatib. Hak fardu tu hak wajib. Hak wajib lah, saya tak sebut lah. Hak tambahan ni nak bagi lekat dengan kita, nombor satu, solat sunat rawatib. Qabliyah dan ba'diyah kan? 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur dan selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isya. Tuan-tuan, Nabi kata siapa yang jaga 12 rakaat solat sunat rawatib ni, Allah Ta'ala akan bina kepada dia rumah dalam syurga. Duduk dalam rumah pula dalam syurga nanti. Jadi solat sunat rawatib tuan-tuan di mana pakat-pakat kita jaga. Saya sebut ni bagi peringat dia, tuan-tuan di mana dah buat dah. Kita bagi melekat semua-semua dengan kita ni sampai hari terakhir kita atas dunia. Satu. Nombor 2 tuan-tuan, kita bagi lekat juga solat sunat duha. Solat sunat duha bagi lekat. Nombor 3, sebelum kita tidur malam, kita sembahyang solat sunat witir. Sebab Nabi pesan kepada Abu Hurairah, dalam hidup kamu jangan tinggal 3 benda. Jangan tinggal 3 benda, Abu Hurairah. Nombor 1, solat sunat witir sebelum tidur. Nombor 2, kata Nabi, solat sunat duha. Dan nombor 3, puasa sunat sebulan 3 hari, kata Nabi. Jadi sembahyang sunat duha. Dan nombor 3, sembahyang solat sunat witir sebelum tidur. Okey? 3 tu bagi dekat sembahyang. Okey, nombor 2, tuan-tuan, puasa sunat. Biar tuan-tuan, selagi mana kita sihat, Allah bagi kesihatan, kita ni Allah bagi kemampuan boleh puasa sunat. Kan kalau wajib Isnin Khamis, kalau tak mampu mungkin Isnin atau Khamis sahaja. Kalau tak mampu juga bagi dekat sebulan tu 3 hari. Pilihlah sama ada hari putih ayyamun bid, kan setiap bulan hijrah tu 13, 14, 15. Kalau tak larat nak 10 hari tak apalah, sebulan tu pilihlah mana-mana 3 hari. Bagi dekat. Hak muda-muda kan buat kepada muda. Muda puasa sunat. Kemudian apa lagi tuan? Kan puasa sunat, contoh beberapa bulan lepas puasa sunat Muharram. Kan? Puasa sunat Muharram buat, kita dah buat 9-10 Muharram kan? Lepas ni ada banyak lagi, contohnya bila hari Arafah, puasa sunat. Maknanya yang mana Nabi kata ada kelebihan-kelebihan pada hari tertentu tu, puasa. Nombor 3 tuan-tuan, Al-Quran. Pengajar kalau boleh bagi lekat kita ni baca Quran sehari 1 muka surat, bagus. Sehari 1 muka surat, bagus. Sebab Quran ni lah tuan-tuan yang akan jadi teman kita nanti bila kita meninggal dunia. Tuan-tuan, saya ni dah masuk umur 41. Saya bila ada kematian orang terdekat,
saudara ke, kawan-kawan ke, mak ayah ke, kawan ke, saya akan minta izin kepada keluarga tu, saya masuk. Tolong Tok Imam, tolong Tok Bilal uruskan mandi jenazah. Kita tak apa pandai, kita belajar apa pandai, kita tolong. Tuan-tuan, kalau ada peluang, bantulah. Apabila ahli program meninggal dunia, kita tolong. Masuk, tengok tu tuan-tuan, baru kita tahu. Semalam tu mungkin orang tu sihat, boleh bangkit, boleh bangun, boleh ceramah, kan? Tapi tuan-tuan, bila dah kita jadi jenazah, nak mandi pun tak boleh dah. Orang lain tolong mandi kat kita. Waktu itu mayat kita terbujur kaku, tak boleh nak buat apa dah tuan-tuan. Waktu tu baru kita fikir, ya Allah, hari ni Tuan Haji Ihsan yang meninggal. Hari ni Ihsan yang meninggal, esok aku pula ni. Maknanya tengah mana hebat kita pun tuan-tuan, bila mandi jenazah tu kita tak boleh nak buat apa dah. Orang lain tolong mandi kat kita. Tuan-tuan perempuan yang saya tengok lah, saya tanya pun orang lama-lama, tanya orang lama, dia kata, Ustaz, pengalaman dia duduk mandi jenazah, dia kata, hak mana orang yang baik-baik, ahli masjid, ahli surau, semayang, jaga, hubungan dia dengan masyarakat, dengan jiran bagus, adik-adik bagus, Allah Ta'ala muliakan dia sejak mandi jenazah ni. Allah Ta'ala muliakan dia. Jadi ni nak cerita, nak bagi semangat tuan-tuan, kita ni semua pergi tempat tu kata, kita nak jadi orang baik-baik supaya kita ni mati husnul khatimah. Allah tak nak bagi kebaikan kepada kita. Dan itulah kita kena buat, ya? Baca Quran. Di alam barzakh, alam kubur ni, Quran lah yang akan jadi teman kita. Kerana itu Imam Hasan Al-Basri sebut kepada kita, kalau kita ada hajat, kalau kita ada doa, ada sesuatu, mungkin ada masalah, Allah Ta'ala uji kita, banyak baca Quran. Sebab makin banyak kita baca Quran, makin banyak kita baca Quran, sebanyak itulah pertolongan Allah akan mai kat kita. Tapi saya memang respect tuan-tuan kepada ibu-ibu kita lah. Kami ingat lagi waktu kami periksa UPSR, PMR, apa lagi, SPM, kita duduk tuan jawab periksa ni. Mak di rumah tu duduk baca Yasin. Macam perempuan lah, saya tahu lah, perempuan bila anak-anak periksa perempuan ni, baca Yasinnya tak berhenti-henti, baca Quran dan doa. Kerana untuk anak tadi. Mak Alhamdulillah, ayah ayah betul tak Haji? Benar, esok tinggal satu line tu. Awak nak cerita kami juga. Bila kami berkahwin, tahu mana hati ibu tu lah betul. Nah, maknanya semakin banyak ayat Quran kita baca, semakin banyak pertolongan Allah Ta'ala akan bagi pada kita. Kami tu Imam Al-Ghazali sebut pada kita tuan-tuan, lagu mana cara kita hidup, macam itulah cara kita mati. Lagu mana cara kita hidup, macam itulah kita mati. Kalau tuan-tuan kita dah sampai rumah kita ni tuan-tuan, 40 tahun ke atas dah ni, cukup-cukup lah, tempat-tempat lah, tak elok tu cukup lah, usah duk pergi lah. Nah, usah duk buat lah. Kerana kita bimbang tuan-tuan, di tempat tak molek tu, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik nyawa tang tu, habis kampung kita. Nah, cukup lah, lepas dah, zaman tu lepas dah. Nah, zaman apa, kaki suap sak kan, sideburn panjang tu, habis dah zaman tu. Tak, maknanya nanti kita jadi zaman macam kita lagu ni. Okey, tuan-tuan dalam hati Allah, baca Quran, baca. Sebab tuan-tuan dalam Al-Quran Allah Ta'ala dah rakam dah 3 kata-kata penyesalan ahli neraka. Dalam surah Az-Zumar ayat nombor 56, 57, 58. Tuan-tuan nanti nanti balik kita punya ayat ni nak. Surah Az-Zumar ayat 56, 57, 58. Bismillahirrahmanirrahim. تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Ya Allah, aku menyesal ya Allah, hari ini aku dah masuk dalam neraka. Aku menyesal sungguh-sungguh ya Allah, sebab atas dunia dulu aku mencuaikan kewajipan agama. Aku tak tahu pada kewajipan agama, dan aku ni memperolok-olokkan agama.
Aku mempersenda-sendakan agama. Yang nak sibuk-sibuk kat aku pasal kubur kita kan lain-lain. Kubur aku jawab dengan soalan. Bukan lagi aku jawab lah. Aku tak jawab kat hang pun. Kita bimbang tuan-tuan, kalau duduk keluar daripada kita lagu tu tuan-tuan, mungkin niat kita tak, tapi bimbang hak tu. Rupanya kita sedang mempersendakan agama. Ni ahli neraka sebut benda ni, menyesal dulu atas dunia sebab mencuaikan kewajipan agama dan memperolok-olok mempersendakan agama. Rugi hari ini, ya Allah, aku dah jadi orang yang rugi. Itu kata-kata yang pertama. Kata-kata yang kedua, أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. Kalau Allah tahun yang dulu Allah Ta'ala bagi hidayah kat aku, Allah Ta'ala bagi hidayah kat aku dulu, aku dah jadi orang bertakwa dah. Dulu tak jadi macam hari ni. Alhamdulillah kita ni di masjid, di surau Beliau Fawad Wasakmu hari ni ada kuliah ilmu ni di dalam masjid kita ni. Kita pun tergerak hati main, Alhamdulillah. Kita paksa diri kita main, Alhamdulillah. Yang kita bimbang benda tu duduk main, tapi kita buat tak tahu. Yang tu kita bimbang. Dan nombor 3, penyesalan yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim. أو تقول حين ترى العذاب. Bila mata ni tengok depan mata azab api neraka depan mata betul-betul, waktu tu dia kata, Lau anna li karatan fa'akuna minal muhsinin. Kalaulah aku ni boleh balik, patah balik duduk atas dunia, patah balik boleh main duduk di surah At-Taqwa. Ya Allah, aku nak jadi orang yang baik, ya Allah. Tapi waktu tu dah tak boleh dah, nampak tak boleh. Nak patah balik main duduk lagi tak boleh. Dia tuan-tuan dan Allah, tiga kata-kata penyesalan ahli neraka ni Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran yang kita bimbang. Na'udzubillah, jangan 3 perkataan ni hari akhirat nanti kita semua pula. Na'udzubillah, kita tak mau perkataan ni kita semua pula di hari akhirat nanti. Jadi cukuplah Al-Quran itu sebagai peringatan kepada kita. Jadi tuan, yang kita sebut tadi, baca Quran dan tengok pertemuan bagi faham makna Al-Quran, itu yang seterusnya. Nombor 4, tuan-tuan, dalam sehari yang kita nak istighfar, Nabi SAW, Nabi kita dalam riwayat, Nabi istighfar pertama 1 hari, yang kedua 70 hari. Nabi buat setiap hari banyak tu. Patutnya tuan-tuan, kita ni hamba berdosa, Nabi maksud tak ada dosa banyak tu, kita patut lebih lagi, tapi tak apalah. Kita ambil lagi tuan-tuan, 100 kali pun boleh, 70 kali pun boleh. Tuan-tuan pun nanti kita pilih nak mana-mana. Kalau nak 100, biar bagi cukup 100, lebih lagi bagus. Istighfar. Tuan-tuan, sedikit lagi tuan-tuan, ada satu cerita yang disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, dia ni satu ketika dia musafir. Bila habis urusan dia tadi, dia nak balik rumah. Dalam perjalanan, tiba-tiba malam tu, waktu malam sejuk. Jadi dia kata tak apalah, dia tangguh salam, dia tak balik rumah lagi lah. Dia tumpang tidur di masjid tadi, ada sembahyang. Tiba-tiba dia tunjuk kaki, tiba-tiba main Tok Siap. Tok Siap kata, minta maaf Tuhan, tak boleh tidur di masjid ni. Kalau Tuhan tidur masjid ni, nanti ramai orang mendengar main tidur. Tok Siap ni tak tahu Imam Ahmad bin Hanbal seorang tokoh yang hebat pada waktu tu. Malah pada waktu tu tak ada Facebook lagi, tak ada Instagram, tak ada orang tak tahu, orang tak kenal ni siapa. Macam tengok tu depan kampung gitu. Jadi tak bagi tidur. Jadi Imam Ahmad kata tak apalah, orang tak bagi tidur. Dia pun tidur beranda masjid, keluar nak tumpang tidur. Tok Siap tu main lagi, kita minta maaf, tak boleh Tuhan, kalau tidur ni ramai-ramai lagi ni. Imam Ahmad dah orang kata begitu, dah tak bagi tidur, dia pun tak apalah. Dah
keadaan dia tak tahu pergi mana malam tu, tiba-tiba ada seorang budak muda. Budak ni kata, apa nama orang muda ni kata, tuan malah tidur orang saya lah. Dia pun tak tahu pergi Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai rumah dia kata, tuan tidur dulu, saya nak buat kerja, esok saya berniaga roti. Dia pun kata, okey lah, saya rehat lah. Dia budak ni pun pilah tempat buat roti tadi. Sampai dia buat kerja tu Haji, mulut dia duduk sebut Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Mulut dia tak henti-henti sebut Astaghfirullah. Imam Ahmad pun tengok, ni budak rare ni, budak ni luar biasa ni. Dia pun tanya, tuan, sejak bila kamu duduk sebut istighfar ni? Dia tanya, mak dan tuan, saya duduk sebut istighfar ni bila saya buat kerja, tak ada benda nak sebut, saya sebut istighfar ni. Soalan yang kedua, Imam Ahmad tanya, sejak adik duduk sebut kalimah istighfar ni, apa yang adik dapat? Apa yang tuan dapat? Budak ni pun cerita, Alhamdulillah, bila saya buat amal istighfar ni, apa yang saya doa, semua Allah Ta'ala bagi. Yang saya doa, yang saya hajat, Allah Ta'ala bagi pada saya. Alhamdulillah. Cuma satu je lagi yang Allah Ta'ala tak makbul lagi. Imam Ahmad tanya, Gabriel, apa yang tak makbul tu? Lelaki ni pun beritahu, aku ni teringin sangat nak jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Aku teringin sangat nak jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan pun aja, dia tak tahu pakcik tua yang dia nampak macam terbaik kampung macam orang biasa ni, yang dia bawa dari masjid bawa balik rumah dia tu, itulah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata dia teringin sebab dia dengar nama Imam Ahmad seorang tokoh yang hebat pada zaman dia. Maknanya bahawa kita belajar daripada peristiwa ni, istighfar Allah Ta'ala akan makbulkan dia. Apa juga doa kita, Allah akan makbulkan. Jadi perbanyakkan istighfar, Allah Ta'ala akan bagi kepada kita, man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Yang terakhir kemudian dalam kita nak istighfar, begitu kita nak sedekah. Tuan-tuan, sedekah ni banyak fadilat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sedekah satu terbit 7, setiap 7 tangkai tu ada 100 pula, 700 kali ganda. Dan tuan-tuan, sedekah ni juga dalam riwayat sebut boleh mengubat sakit kita. Dan sedekah yang kita sedekah dalam di hari akhirat, itulah harta kita. Dan setiap pagi, oh Masya Allah, ada cucu kita ni Masya Allah, main dengan kuliah ni, pakai songkok ke segak tu, umur berapa ni Tuan Isra? 5 tahun, Masya Allah. Nama apa? Uwais Al-Qarni. Masya Allah, sedar Uwais Al-Qarni ni hebat ni. Dia Nabi sebut, kalau Nabi sebut pada sahabat, kalau kamu jumpa Uwais Al-Qarni, minta tolong dia doakan kamu. Sahabat ni lah, kami ni tak tahu sebut dia ni. Oh Masya Allah, 5 tahun lah, ya Allah. Umur 5 tahun main kuliah ilmu, minat. Alhamdulillah. Uwais, Ustaz nak tanya ni, Ustaz ada anak 10 tahun, anak perempuan. Jadi kalau ni okey lah. Tapi orang tua orang lah, 5 tahun dia. Uwais agak-agak boleh lah. Dia kata, apa Ustaz ni mampu lah. Jadi yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, setiap pagi ada 2 malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, tolong hang bagilah imbalan, gantian yang lebih baik kepada orang yang sedekah. Satu lagi malaikat dia doa juga, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, engkau tahanlah rezeki orang yang kedekut ini, wahai Allah. Jadi tuan-tuan, ada 2 malaikat doa, kita nak doa malaikat nak nombor 1 saja. Banyakkah, sidikkah, kita pulang tuan, biar ada sedekah kita. Kan setiap hari bagus, kalau tak mampu setiap hari takkan, seminggu sekali pun tak apalah, hari Jumaat tak apalah. Kan, supaya sedekah kita ni lah yang akan menjadi harta kita di hari akhirat nanti, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, untuk seterusnya dulu dan lebih 20 minit. Jadi
Allah Akbar. Kita minta Ustaz Ihsan bagi kesimpulan dengan lagu lah. Dan bagi Ustaz Ihsan Nasyid lagu apa? Rindu. Seribu putih. Aduh, ni kita nak suruh mati lah memang. Okey, beri lagu rindu lah. Okey, untuk yang terakhir tuan-tuan puan, saya kekenyangan sebenarnya ni. Allah, sarapan 2 kali hari ni. Okey, baik. Rindu itu adalah anugerah dari Allah. Insan yang berhati nurani punya rasa rindu pada kedamaian, rindu pada ketenangan, rindukan kesejahteraan dan juga kebahagiaan. Orang-orang bertakwa rindu akan kebenaran, kejujuran dan keikhlasan, keredaan Tuhannya. Orang mukmin merindukan anak-anak yang soleh, istri-istri yang soleha, keluarga bahagia. Masya Allah, sampai berdiri Uwais. Uwais nanti 20 tahun, 30 tahun lagi Uwais ganti tempat Faizal. Saya tengok tadi pakai pampers lagi, saya tengok tadi. Jadi tuan-tuan, Ustaz hari ini dia tak dapat mengajar ni sebab dia bertugas dalam majlis tilawah. Jadi malam ni mula majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Jadi dia diperlukan dulu. Jadi dia bertugas sebagai pentadabbur ayat Quran. Jadi nanti mula malam ni sampai 24 hari bulan majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Qari hak wakil dengan kita di Malaysia ni apa nama saudara Qayyim yang buta tu. Yang buta, Masya Allah, walau buta tapi dia baca Quran lebih daripada kita tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok tak Quran Braille? Hak orang buta baca. Ya Allah Tuan Haji, saya pegang lah hak yang Qayyim ni. Ya Allah, dia titik-titik ya. Saya tanya dia, Qayyim membuat lagu mana ni? Satu dia nak baca, ya nak ayat lepas tu kan, lepas tu nak lagu pula. Wih, ya Allah, kita nak ada mata kita. Contoh kita dah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita nampak dah kan. Dia ni Dia titik tu aja, dia gantung titik tu. Allah, saya kata Qayyim, Pakcik malu dengan Qayyim. Kata Qayyim, hak titik-titik ni pun baca Quran setiap hari. Kita ni hak nampak depan mata. Ya Allah, lah ni kan macam-macam Quran inovasi yang ada warna lah, ada tajwid apa kan. Tahu pun tak baca, tuan-tuan tak tahu nak buat ini kan. Jadi kami ucap terima kasih tuan-tuan dan kami amal kepada pengurusan surah At-Taqwa dan pengurusan Datul Ilmu yang memang buat program setiap bulan, setiap minggu ni. Tuan-tuan hati Allah, mudah-mudahan kita semua ni masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan apa masuk syurga, tengok-tengok tiba-tiba tengok Ustaz Ihsan tak ada. Ceramah kemas kan? Alhamdulillah. Tolonglah rayu pada malaikat, doa pada Allah. Ya Allah, dulu Ustaz Ihsan pernah bagi ilmu kat kami, tolonglah bawa dia masuk syurga juga. Sama dekat ilmu minta doa pada Allah supaya kita semua ni masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik daripada Allah, yang kurang dan lemah datang dari saya dan dari kami berdua, kami mohon maaf. InsyaAllah ada masa ramuk lagi, kita nampak lagi dan kami minta tolong dan pantun doa bagi kami semoga sihat, insyaAllah kita sama-sama dapat berkongsi kebaikan. Wassallallahu ala sayyidina